Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Bila Perdana Menteri sebut saja pasal kepada kaum, tak habis-habis dia nak menyalahkan orang Melayu. Nak memastikan orang Melayu yang kena berkorban itu, ini dan sebagainya dan macam-macam lagi. Perdana Menteri, awak tu tak gerti pandang kiri kanan depan belakang ke masalahnya? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru-baru ini, Perdana Menteri telah terlibat dalam satu program dekat UPNM, which is saya rasalah kan, Perdana Menteri Malaysia yang sekarang inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang paling banyak terlibat dengan program, dengan universiti lah, buat town hall itu ini sebagainya. Padahal banyak lagi kerja beliau sebagai Perdana Menteri yang sepatutnya beliau buat, tetapi beliau tak berapa buat sampai ke sekarang ini. Tapi itulah dia. Benda-benda macam inilah yang menyebabkan konon-kononnya beliau ini popular lah, itu ini macam-macam. Tetapi kerja tak siap. Kerja tak settle. Bahkan makin tunggang terbalik negara kita ini. Tapi tak apalah. Bukan itu yang ingin saya jelaskan dalam video ini. Cumanya, dalam pertemuan dekat UPNM itu, Perdana Menteri antara lain telah membangkitkan betapa beliau tidak akan sesekali bertoleransi dengan mana-mana pihak yang cuba untuk mencetuskan ketegangan kaum dan sebagainya. Ini keratan ucapan beliau dan kita akan ulas keratan ucapan ini. Masalahnya di mana? Masalah itu kemanusiaannya, manusiawinya dan nilainya. Sebab itu untuk ada kaitan dengan Malaysia, saya paling tidak tolerate di Malaysia ni orang tanam kebencian kaum, Ini semua bibit racism ini. Di Malaysia pun ada bibit itu. Kita akan bekerjasama dengan mata macam kita, bukan mata yang sepet, dan warna kulit kita bukan warna kulit lain gelap. Apa dia ni? You ni orang Islam ke? Apakah orang Islam tu mengizinkan penghinaan kerana kulit? Apakah bukan Bilal, bukankah paling dengan bibir yang tebal dan warna kulit yang hitam, tapi didakap oleh keluarga Rasulullah SAW sebagai anggota keluarga? Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri sekali lagi bermain dengan racial card apabila dia mengatakan bahawa ada pihak yang cuba untuk mencetuskan ketegangan kaum, mencetuskan perasaan kurang senang antara kaum dan sebagainya, mencetuskan isu perkauman dan macam-macam lagi. Which is saya rasa macam benda tu dah cringe sangat dah. Memang teruk gila. Dulu-dulu, zaman Dr. Mahathir yang dikatakan diktator itu, ataupun zaman Najib Razak, even zaman Perikatan Nasional, kita tak dengar pun cerita tentang rakas antara perkauman ini dan sebagainya. Tetapi bila zaman Mak Anwar ini, tiba-tiba pula tiap-tiap hari cerita ada masalah perkauman lah, ada orang cetuskan masalah perkauman itu ini dan macam-macam lagi. Seolah-olah macam hubungan perkauman antara negara kita ni tak pernah baik dari dulu. Padahal hubungan perkauman kita okey je. Datang kerajaan kau tu yang banyak masalah, tahu tak? Tapi tak apalah. Sekarang ini Perdana Menteri sebut betapa beliau tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pihak yang cuba untuk mencetuskan ketegangan kaum. Which bentuk itu kita terima, kita fahami, tak ada masalah. Tetapi yang kelakarnya tuan-tuan dan sekalian dan yang paling tidak boleh terima, beliau menghalakan seolah-olahnya yang nak mencetuskan ketegangan kaum itu ialah orang-orang Melayu. Perhatikan apa yang beliau ucapkan. Kita tidak akan bekerjasama dengan orang yang mata sepet ataupun orang yang berkulit hitam dan sebagainya. Which is benda itu of course ditujukan pada orang Melayu. Sebab kata-kata itu seolah-olahnya kita orang Melayu berkata kita takkan bekerjasama dengan orang mata sepet, which is orang Cina, dan juga orang yang kulit hitam, iaitu orang India. Perdana Menteri, kau ni gila ke apa masalahnya? Bila masa orang Melayu cakap macam tu? Bila masa orang Melayu duk kata kita takkan bersama orang mata sepet dan sebagainya, tolong belajar sejarah lah Perdana Menteri. Engkau tu ahli politik yang lama tau. Tolong belajar sejarah. Tun Sambatan pernah berkata, kalau tak kerana orang Melayu ini sudi menerima orang-orang yang bukan Melayu untuk duduk ke negara kita ini, memang tidak akan dapat direalisasikan Malaysia ini sebenarnya. Sebab sikap penerimaan orang Melayu yang terbuka itulah yang sentiasa bertoleransi, yang sentiasa bertolak ansur, yang sentiasa terbuka tangan menerima sesiapa sahaja, berbaik dengan sesiapa sahaja. Itu yang antara penyebab betapa Malaysia ini boleh jadi negara yang makmur, negara yang sejahtera dan sebagainya. Itu kata-kata Tun Sambatan tahu, bukan kata-kata saya. Tetapi cara Perdana Menteri cakap ini seolah-olah Melayu lah jadi punca itu, ini dan macam-macam lagi. Tetapi Perdana Menteri gagal untuk menyentuh betapa DAP yang sentiasa memainkan api perkauman. Kalau anda tidak percaya, dulu ketika podcast saya bersama-sama dengan Alex Chi Weng, bekas pimpinan DAP, dia kata dalam mana-mana ceramah DAP dengan kaum Cina, mereka memainkan api perkauman lagi teruk. Cuma kita tak tahu sebab kita tak faham.
Cuba kalau kita faham. Of course dah lama dah pimpinan DAP yang ramai-ramai itu semua kena 3R belaka. Tetapi api perkauman yang dimainkan oleh pimpinan DAP setiap kali mereka berucap itu jauh lebih teruk sebenarnya. Jauh lebih menakutkan dan jauh lebih menghasut. Tetapi itulah macam saya katakan sebab kita tak faham. Cuba kalau kita faham. Tetapi ada saja benda yang diucapkan oleh pimpinan DAP yang asalnya kita tak faham terlepas ke pihak luar. Sebagai contohnya, China Press telah melaporkan ucapan Lim Guan Eng ketika PRN Penang tak berapa lama dahulu. Dia kata, oh kalau gelombang hijau masuk ke dalam negeri Penang ini, Tokong akan dimusnahkan, kuil akan dihancurkan. Itu ucapan Lim Guan Eng yang dipetik oleh China Press. Walaupun Lim Guan Eng menafikan perkara itu, sampai ke hari ini, beliau tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap China Press yang melaporkan ucapan tersebut. Which is, benda tu maksudnya betul lah. Kalaulah China Press memfitnah Lim Guan Eng, dah lama dah China Press itu disaman oleh Lim Guan Eng kerana apa? Kerana salah quote ataupun telah memetik perkataan yang terbetul yang diucapkan oleh Lim Guan Eng. So, memandangkan Lim Guan Eng tidak berani saman China Press sampai ke hari ini, maka secara asasnya betul lah Lim Guan Eng cakap tu. Kan? Gelombang hijau kalau masuk ke Penang, habis Tokong Jahanam, habis kuih rosak dan sebagainya. Itu perkauman tau. Itu ucapan rasis. Ucapan yang mengundang keresahan antara kaum. Tetapi sampai sekarang, Lim Guan Eng tidak ditindakan oleh mana-mana pihak. Belum cerita lagi tentang tindakan beberapa pimpinan DAP seperti Ngaku Ham dan sebagainya yang cuba untuk masuk campur dalam urusan agama Islam sehingga mendatangkan keresahan serta murka Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ataupun tindakan Ngakomeng yang mengaitkan PAS dan juga gerakan-gerakan tertentu sebagai militan, Taliban dan macam-macam lagi. Ini semua ucapan berperkauman. Ini semua ucapan yang mengundang keresahan antara kaum. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang Melayu secara khususnya. Tetapi kenapa tidak ditindakan? Dan kenapa Perdana Menteri gagal untuk mengambil kira segala ucapan-ucapan tersebut, segala perkataan-perkataan berbau perkauman yang dikeluarkan oleh pimpinan DAP itu sebagai satu contoh betapa ada pihak yang cuba untuk mencetuskan ketegangan kaum. Macam kes DAP sebagai contohnya kan. Kalau mereka tak kacau tentang agama Islam, mereka tak bising pasal pelaksanaan hukum Islam, seperti mana Ngaku Ham minta, letak orang bukan Islam lah dalam jawatan kuasa teknikal. Ataupun mereka tak kacau tentang isu sijil halal sebagainya. Atau mereka ini tidak komen lebih-lebih terhadap pelaksanaan silibus hadis 40 yang tak ada kena-mengena dengan mereka. Of course, orang Melayu pun takkan nak bising-bising. Tak apalah dia tak kacau, kita pun tak kacau, no problem. Kenapa orang Melayu bising? Kerana mereka kacau. Jangan tengok reaction, tengok what is the action that leads to that reaction. Tetapi yang menjadi mangsa, mereka yang bereaksi. Yang jadi mangsa ialah mereka yang cuba untuk retaliate. Mengapakah perangai korang macam ni? Kita pula yang kena. Padahal kita ini mempertahankan benda yang termaktub dalam perlembagaan. Perkara 153, 152 dan sebagainya yang meletakkan Melayu sebagai kaum yang mendapat hak keistimewaan, dan kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama persekutuan. Benda ini semua dalam perlembagaan. Dan takkanlah orang Melayu yang bereaksi bila benda-benda ini disentuh dianggap sebagai resis. Dianggap sebagai tak nak bersama dengan orang mata sepet, dengan kulit hitam dan sebagainya. Allahu Akbar. Awak ni agak-agaklah Perdana Menteri. Sampai bila anda semata-mata hendak menyalahkan orang Melayu saja? Sampai bila anda hendak menjadi pada orang Melayu saja? Tak habis-habis. Anda ni dengki berdua dengan Melayu ni, kenapa masalahnya? Anda lupa ke anda tu bangsa apa? Tetapi yang paling kelakar tuan-tuan sekalian. Okey, benda ni tak ada ucapan. Tetapi dilaporkan oleh Malaysia kini. Anwar Ibrahim mengaitkan, anda kata kalau kita terus berperangai seperti ini, kita akan jadi seperti Palestin. Sebab apa? Anwar kata, sentimen kebencian yang meluat-luat terhadap Islam dan Arab itu telah menyebabkan Israel telah menyerang Palestin dan sebagainya. Contoh itu sebenarnya terbalik. Sebab sekarang ini, orang Islam dan orang Arab dekat Palestin itu penduduk asal. Penduduk asal Palestin. Kebencian orang-orang luar lah, pendatang-pendatang inilah terhadap orang Islam dan Arab dekat Palestin yang mendorong mereka untuk menyerang Palestin. Menyerang orang Islam dan orang Arab dekat Palestin untuk mengambil alih tanah Palestin. Kalau dekat konteks Malaysia, Melayu itulah orang Islam dan orang Arab yang berada dekat bumi asal mereka. Pendatang-pendatang luar inilah yang tak puas hati Melayu, tak puas hati dengan Islam, tak puas hati dengan Arab sebagai contohnya kan. Mereka lah yang datang menyerang kita punya negara ini masalahnya. Itu yang patut. Contoh yang diberikan Perdana Menteri itu terbalik sebenarnya. Sepatutnya bila Perdana Menteri keluarkan contoh, fikirlah balik. Ini macam situasi negara aku. Melayu lah penduduk asal. Kita yang menjadi mangsa kebencian orang-orang yang tertentu yang cuba untuk memecah belahkan masyarakat. Kita lah seolah-olah macam Palestin sekarang ni kan. Patutnya macam tu.
Tapi dia bagi contoh, dia pun tak tahu contoh apa yang dia bagi masalahnya. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memang kita nampak sangat Perdana Menteri ini cukup jaki dengan orang Melayu. Habis-habis orang Melayu yang dimangsa. Habis-habis orang Melayu yang dipersalahkan dan macam-macam lagi. Sampai bila Perdana Menteri? Sampai bila anda ini hendak menyusukan kera dekat hutan? Anak dekat rumah mati kelaparan. Sampai bila anda perangai macam tu? Dan kalau anda nak tahulah, wahai Perdana Menteri, apakah punca utama ketegangan kaum dekat negara kita ini? Saya bagi anda satu jawapan. Satu jawapan ini merangkumi semuanya. Iaitulah sejak DAP berkuasa. Setepatnya sejak DAP mula-mula pegang Pulau Pinang pada tahun 2008. Itulah bermulanya rentetan betapa ketegangan kaum ini makin lama makin menjalar dekat Malaysia. Sebelum DAP berkuasa, tetap ada China, tetap ada India. Kita harmoni satu ketika dahulu. Bahkan dekat Kelantan yang tak ada DAP, yang Terengganu tak ada DAP, harmoni sesama kaum. Tak ada masalah langsung. Mereka hidup aman damai. Walaupun kaum bukan Islam dekat Kelantan contohnya, tak sampai pun 10%, tetapi mereka hidup aman damai. Bebas untuk melaksanakan kepercayaan mereka. Bebas untuk melaksanakan budaya mereka. Tak ada siapa kacau. Ada standing Buddha, sitting Buddha, sleeping Buddha. Semua ada dekat Kelantan. Tetapi tak pernah dikacau oleh orang-orang Melayu yang majoriti kat situ. Walaupun pemimpin mereka ialah pak-pak lebay. Tetapi dekat luar ini, yang menyaksikan ada DAP yang kerajaan negeri, ada DAP berkuasa, situlah berlaku kacau bilau. Situlah berlaku ketegangan kaum. Situlah berlaku benda-benda yang menyakitkan hati orang-orang Melayu. Jadinya, inilah punca sebenar. Iaitulah ketegangan kaum yang konon-konon berlaku kat Malaysia ini sebenarnya berpunca akibat daripada DAP berkuasa. Dan andai kata kalau Perdana Menteri nak cari jalan macam mana hendak menyelamatkan negara kita ini daripada masalah berkaitan dengan kaum, senang saja. Kena pastikan DAP itu tidak berkuasa. Baik di peringkat pusat, baik di peringkat negeri. Sebab terbukti, di tempat DAP tak ada, aman damai tuan-tuan dan puan sekalian. Ada DAP dekat situ, ada mereka kerajaan, hancur lebur semuanya. Tapi itulah, itu kalau anak dengar cakap saya lah. Tetapi saya tak yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dengar cakap saya yang pasal ini. Silap-silap, dia tuduh saya ini 3R, resis dan sebagainya. Saya tak resis. Saya tak ada isu dengan orang Cina. Saya tak ada isu dengan orang India. Saya hormati semua kaum yang ada dekat Malaysia. Sebab apa? Kita memang dah hidup sekian lama bersama-sama. Cumanya, datang satu pihak yang menunggang isu kaum yang merosakkan keadaan. Iaitulah DAP. Masalah negara kita bukan orang Cina, bukan orang India, bukan orang Melayu terutamanya. Tetapi masalah perkauman dengan negara kita ini berpunca dari DAP. Itu saja. Terpulang kepada Perdana Menteri untuk percaya atau tidak, untuk faham atau tidak apa yang saya cuba sampaikan. Dan anda kata kalau beliau percaya dan sedar tentang hakikat ini, maka terpulang jugalah kepada Perdana Menteri untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Tetapi itulah, kerajaan ini kerajaan mereka. Dan jangan dilupakan, dalam pecahan Pakatan Harapan itu, DAP yang paling power. Di mana-mana tempat pun, DAP yang paling power. Jadi, memang mereka akan buat kerja-kerja ikut suka hati mak bapak mereka lah. Betul tak Sadi Hamzan? Sadi Hamzan pun kan khanan DAP juga. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.